Hai kawan-kawan semua, saya Muhammad Syafiq Izwan dan rakan saya Muhammad Nuzul Taufik. Kami hari ini akan menayangkan video berkaitan konsep bimbingan. Jom kita lihat bersama-sama. Definisi bimbingan. Menurut Othman Mohamed pada tahun 2000, bimbingan merupakan sebahagian daripada proses menolong. Ia melibatkan usaha memberi arahan secara teratur serta mengandungi maklumat sesuai bagi menentukan agar sesuatu matlamat tercapai oleh orang yang menerimanya. Lazim bagi penentuan kebajikan dan perkembangan dirinya. Adakah kawan-kawan tahu apa itu konsep bimbingan? Baik, di sini kami akan jelaskan secara ringkas, iaitu: yang pertama adalah bimbingan merujuk kepada proses untuk membantu individu. Yang kedua adalah individu yang perlu diberi bimbingan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemahiran dalam diri mereka. Oleh itu, ianya dapat memberi pemahaman dan kemahiran kepada seseorang individu dalam menangani isu-isu dan cabaran-cabaran dalam kehidupan seharian dengan lebih berkesan. Konsep penting dalam bimbingan melibatkan 3 elemen utama yang perlu ada adalah: bimbingan sebagai suatu proses. Bimbingan bukanlah sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba atau dalam satu sesi sahaja. Ia adalah suatu proses berterusan yang melibatkan pelbagai langkah dan interaksi antara kaunselor atau pembimbing dengan individu yang menerima bimbingan. Proses ini boleh berterusan sepanjang kehidupan individu, bermula dari peringkat kanak-kanak hingga dewasa. Bimbingan sebagai suatu proses membolehkan individu untuk menghadapi cabaran dan perkembangan dalam kehidupan mereka dengan lebih baik. Proses menolong. Bimbingan adalah suatu bentuk pertolongan emosi, psikologi, dan kerohanian kepada individu yang memerlukan bantuan. Ia melibatkan membantu individu untuk memahami masalah atau cabaran yang dihadapi, mengenal pasti penyelesaian yang sesuai, dan memberikan sokongan emosi dan psikologi. Kaunselor atau pembimbing berperanan sebagai fasilitator yang membantu individu untuk menjalani proses ini, merangsang refleksi, dan mengembangkan pemahaman diri. Proses pengajaran. Bimbingan juga melibatkan unsur pengajaran di mana kaunselor atau pembimbing berkongsi pengetahuan, kemahiran, dan pandangan dengan individu yang menerima bimbingan. Ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan individu tentang diri mereka sendiri, pilihan-pilihan yang ada, dan cara-cara untuk menghadapi masalah atau mencapai matlamat. Pengajaran dalam bimbingan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan akademik, tetapi juga melibatkan pembelajaran kemahiran sosial, kemahiran kehidupan, dan pemahaman diri. Apa pula yang dikatakan dengan prinsip-prinsip bimbingan? Prinsip-prinsip bimbingan yang dapat dijelaskan secara ringkas berdasarkan poin di bawah, iaitu: pertama, bimbingan adalah untuk semua orang. Bimbingan tidak mengira usia, jantina, atau latar belakang individu. Ia perlu disediakan untuk semua individu yang memerlukan bantuan dan panduan dalam perkembangan diri mereka. Kedua, mencegah masalah sementara ia masih boleh dikawal. Bimbingan tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sudah wujud, tetapi juga untuk mengenali dan mencegah masalah yang mungkin timbul dalam perkembangan individu, terutamanya pada peringkat awal sebelum ia menjadi lebih serius dan sukar dikawal. Ketiga, ia dilakukan secara kolaboratif dengan semua pihak. Bimbingan melibatkan kerjasama antara guru, kaunselor, ibu bapa, dan individu yang menerima bimbingan. Semua pihak perlu bekerjasama dalam memberikan sokongan dan panduan untuk memastikan perkembangan yang berkesan. Keempat, murid atau klien perlu menyertai bimbingan sukarela. Individu yang menerima bimbingan perlu menyertai secara sukarela dan berminat dalam proses pembimbingan. Ini memastikan kerjasama yang lebih baik dan komitmen terhadap perkembangan diri. Kelima, guru perlu bertingkah laku secara profesional bagi mengelakkan perhubungan tidak sihat. Kaunselor atau guru perlu mengekalkan etika profesional dalam semua aspek pembimbingan. Ini termasuk mengelakkan perhubungan yang tidak sihat atau tidak sesuai dengan individu yang menerima bimbingan. Keenam, perkhidmatan bimbingan merupakan tanggungjawab secara kolektif di antara guru, rakan sebaya, sekolah, dan ibu bapa. Bimbingan adalah usaha yang melibatkan semua pihak dalam persekitaran individu, termasuk guru, rakan sebaya, sekolah, dan ibu bapa. Semua perlu berganding bahu untuk memastikan perkembangan yang optimal bagi individu tersebut. Model perkhidmatan bimbingan.
1. Perkhidmatan lebih bersifat menyeluruh, iaitu memberi khidmat yang ditujukan kepada semua kelompok sasaran. 2. Perkhidmatan lebih bersifat perkembangan, pencegahan dan pemulihan. 3. Perkhidmatan lebih menekankan bimbingan pengajaran atau masalah peribadi. 4. Perkhidmatan lebih bersifat terbuka. 5. Perkhidmatan bersifat bersepadu dan pelbagai disiplin. Kesimpulan untuk konsep bimbingan adalah bahawa bimbingan merupakan suatu proses penting yang bertujuan untuk membantu individu dalam perkembangan diri mereka, mencegah masalah, dan memberikan sokongan yang diperlukan. Ia melibatkan kerjasama antara pelbagai pihak termasuk guru, kaunselor, ibu bapa, dan individu yang menerima bimbingan. Bimbingan harus berlaku secara sukarela dan profesional, serta menjadi tanggungjawab kolektif dalam memastikan perkembangan yang berkesan dan sihat bagi individu tersebut. Dalam kesimpulannya, bimbingan adalah suatu pendekatan yang holistik dan berterusan dalam membantu individu mencapai potensi maksimum mereka dalam kehidupan.